objektif anda join kelas hari ini adalah untuk tahu lebih lanjut tentang quantum metal, betul tak? Okay, so topik hari ini adalah tingkatkan simpanan emas anda di quantum metal. Boleh nampak ke slide ini? Sekarang Nini akan masuk bab ekonomi semasa. Kenapa Nini nak sentuh bab ekonomi semasa? Sebab sebelum kita nak mendalami cara untuk simpan ataupun gandakan duit kita kepada emas, elok kita tahu what is the main problem here. Okay. Kita kena ada big why. Kenapa kita nak start beli emas? Sebab kalau kita tidak ada objektif, kita tak tahu kenapa kita nak beli emas, kita tidak akan rasa the confident untuk membeli emas. Kita akan selalu tanya, sesuai tak nak beli emas sekarang? Okay, minta maaf bising. Okay, so that's why Nini akan terangkan sikit tentang ekonomi semasa. Okay, so ekonomi semasa, apa yang kita kena tahu adalah Nini akan huraikan 5 benda. COVID-19, okay, USD de-dollarization, inflation, interest rate dan juga konflik, iaitu peperangan antara Russia dan juga Ukraine. Okay, this is kita punya brainstorm, kita punya permulaan sebelum kita start tentang quantum metal. Alright, tahu tak kita sebenarnya semasa kita berada di Malaysia, US sebenarnya tengah cetak lebih kurang 8 trilion untuk mengatasi COVID-19. So apa implikasi dia kalau USD keep on cetak duit? Apa pendapat kita? Kalau US sentiasa cetak duit, apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah mula berlaku de-dollarization. Bermaksud mereka bermain harga. Okay? Sebab kita punya wang kertas ni kita boleh main harga sebab dia based on demand and supply. Sebab tu kita boleh nampak USD tak menentu. Okay, tahun lepas harga USD sangat-sangat tinggi. Itu adalah implikasi dia. Sebab tu kita beli makanan, kita beli barang keperluan, dia tak jadi harga yang kita sebelum ni. Harga semakin mahal, meningkat, inflasi tepat sekali. So kenapa kita kena tahu juga tentang USD? Sebab dia berkait rapat. Sebab internationally, kita berdagang menggunakan mata wang USD. So kita kena juga belajar sedikit sebanyak tentang USD ni sebab dia main peranan yang penting. Sebab sebelum kita semua berjebak dengan emas, kita kena tahu tentang at least sikit tentang ekonomi. Boleh Okay, so ni seperti kat depan ni. Alright, this is CPI, Consumer Price Index, yang di Malaysia. Kalau nampak sejak tahun 1992 hinggalah tahun 2021, dia meningkat. Okay, now dengan berlakunya apa yang cerita tadi, cetak duit dan sebagainya, berlakulah inflasi tertinggi yang pernah dicatatkan. So kalau kita tengok UK, okay, inflation dia tertinggi dalam masa 40 tahun. Okay, 40 tahun dia paling tinggi iaitu 9%. US, okay, pun sama juga, hit the new latest highest inflation iaitu 8.6%. Maksudnya apa? Maksudnya sekiranya kita tidak buat apa-apa dengan kita punya duit, maksudnya kita simpan duit dekat bank, kita simpan duit kat bawah bantal, kita kena fikirkan sesuatu untuk gandakan. Sebab kalau kita tak buat apa-apa kepada duit, apa akan jadi? Kita tak mampu beli barang yang sama disebabkan inflasi tinggi. So itulah salah satu sebab kenapa kita pada hari ini 232 orang yang join kelas ni hari ini datang untuk belajar cara untuk gandakan. Betul tak? Okay, this is global inflation, bukan saja Malaysia, bukan saja UK, bukan saja US, tetapi seluruh dunia sebenarnya mengalami masalah yang sama. Okay, seluruh dunia. Even kita duduk dekat New Zealand ke Brazil ke, kita still menghadapi inflasi. So we have to do something. Okay, di Malaysia kita tengok harga telur ayam meningkat. RM3 sepapan. Okay, rakyat perlu hadapi kenaikan harga barang 30 ke 200% tahun depan. Ini semua petikan yang ini ambil daripada berita-berita tentang consumer. Kita nak membeli barang, kita perlu keluarkan lebih banyak duit berbanding tahun-tahun sebelum ni. Itulah salah satu kesan inflasi. Untuk kita tak rasa apa-apa, maksudnya kalau kita tak nak ada apa-apa efek, apa yang kita kena buat? Kita kena mula kembangkan kewangan kita. So dalam quantum metal hari ini akan ajarkan beberapa cara untuk kita boleh kembangkan aset kita. Alright? Okay, one off. Lagi sekali. Okay, ini cerita yang belah kiri ni Malaysian financial habit. Okay, first petikan yang pertama. 1 in 10 Malaysian believe
that they are not disciplined in managing their finance. Okay, siapa dekat sini 250 orang yang hadir pada kelas hari ni, siapa rasa dia tidak ada disiplin menyimpan emas? Ada tak sesiapa? Poin yang kedua, 84 rakyat Malaysia dia claim diri dia selalu buat simpanan, tapi at the end of the day, at the end of the month, dia keluarkan semua simpanan tadi. Okay, siapa rasa dia antara golongan 84% ni? 76% rakyat Malaysia ada masalah susah untuk kawal bajet. Maksudnya apa? Contohlah hari ni tahun ni saya berazam, Mini berazam sebulan ini nak simpan 150. Tapi susah nak maintain. Rasa susah sangat nak maintain. Sedangkan kalau kita beli barang Starbucks ke, kita beli barang apa-apa ke, tak ada masalah pun. Nak menyimpan ni agak sukar. Okay, itu adalah apa yang dikatakan oleh Malaysia National Strategy for Financial Literacy. Satu daripada 5 rakyat Malaysia yang bekerja tidak ada simpanan sekurang-kurangnya 6 bulan gaji. Dan 3 daripada 10 rakyat Malaysia yang bekerja perlu pinjam duit untuk beli barang keperluan. Bayangkan, kita duduk di Malaysia dan Malaysia ni sebenarnya antara salah satu negara yang paling murah diduduki berbanding negara-negara lain. So bayangkan kita duduk di Malaysia tetapi kita nak makan pun kena pinjam duit orang. So kita kena buat sesuatu. Apa yang Nini suka cakap adalah we have to be the first one to change. Kalau kita rasa dalam family kita tidak mengamalkan menyimpan duit, tidak mengamalkan nak invest, kita kena jadi yang pertama untuk mengubah benda tu. Okay? Alright, so perhatikan yang belah kanan ni, the biggest fight against inflation in years. Okay. Alright, now, apa maksud de-dollarization? Okay, perang untuk jatuhkan US dollar. Okay, kalau kita tengok dekat sini, perhatikan di belah kiri, ni adalah research paper, de-dollarization effort in China and Russia. So, maksudnya dekat sini adalah bila berlakunya peperangan ataupun de-dollarization, negara-negara seperti China dan juga Russia plan untuk jatuhkan USD rate. So kalau sebelum ni kita hanya menyimpan wang tunai saja, start tukar sikit-sikit. Tukar kepada aset yang lebih bernilai dan orang tak boleh manipulate the numbers. Clear? Sebab tu one of asset yang kita boleh simpan adalah emas. So kalau sebelum ni kita tak tahu kenapa kita simpan emas, this is few reason yang kita kena tahu. Okay, salah satu lagi, peperangan Russia dan Ukraine. So, bila berlakunya peperangan, dia akan efek apa? Dia akan efek emas, dia akan efek currency. Contoh satu, okay, sebab Russia ni ada antara pengeluar gandum utama dunia. Bila dia perang, bayangkan dia tak boleh berdagang. Bila tak boleh berdagang, kita bayangkan bila sesebuah negara yang keluarkan gandum utama ke seluruh dunia, tak boleh berdagang, apa yang berlaku kepada negara-negara seperti kita, Malaysia ni yang mengimport barang seperti gandum di Russia. Kita kekurangan gandum. So bila kita kekurangan gandum, one of the effect is harga meningkat. So ni benda yang kita kena tahu lagi. Okay, Russia pengeksport gas bahan api yang besar untuk Eropah. Sama juga. So barang akan meningkat. Okay, lagi pengeksport minyak keempat terbesar dan bila berlakunya peperangan, dia ada sekatan ekonomi. Berlaku sekatan ekonomi, apa lagi yang terjadi? Apa lagi yang akan terjadi? Currency tidak stabil. Okay? So, bukan saja peperangan Russia dan Ukraine sebelum ni. Okay? Ada lagi peperangan Taiwan. Okay? Banyak sebenarnya tentang ekonomi yang kita kena tahu. Ni adalah sedikit sedutan saja. Okay, yang belah kiri ni adalah research paper, the critical stage when the bubble is about to pop. Okay, so apa yang dinasihatkan daripada dulu lagi adalah gains in a secure store of value. Cari sesuatu benda yang boleh store value. Jangan simpan benda yang tidak ada nilai. Okay, alright. So, ni adalah one of lagi satu petikan, the biggest crash on world history hits this October. See, ini adalah salah satu saja. Okay, that's why I'm optimistic and I'm very optimistic on gold, silver and Bitcoin and not stock. Okay, ni just dia punya artikel lah, pendapat dia bahawa kita kena mula menyimpan. Even though hari ni kita rasa susah nak simpan 1 gram.
Tapi sebenarnya dalam quantum metal kita boleh start dengan serendah RM10. Okay. Okay, so ni satu lagi tweet. Biggest bubble in the world history getting bigger. Biggest crash in world history is coming. So buy more gold and silver. So ni just salah satu benda yang kita rasa, okay, beli emas ni sebenarnya bukan satu paksaan, bukan satu orang kata bebanan. Kita kena anggap dan tanamkan di fikiran kita membeli emas untuk gain asset, gain value. So kita tidak akan lagi rasa was-was, sesuai ke yang beli hari ni? Tapi rasa mahal lah. Akan ada perkataan tu keluar daripada mulut kita kalau kita faham bahawa emas adalah aset yang sangat berguna. Clear Okay. Kita akan masuk apa penyelesaian kepada masalah ekonomi. Tadi kita dah bincangkan beberapa kan. Okey, antaranya inflasi meningkat. Yang kedua, barang semakin mahal. Yang ketiga, kalau kita simpan wang kertas saja, kemungkinan kita tak dapat store the value. So, apa penyelesaian kepada masalah ekonomi tadi? Okey, first, kita kena start tingkatkan pendapatan. Okey, kita boleh buat side income, kita boleh tambah pekerjaan. Tapi kadang-kadang bila kita nak tambah pekerjaan, mungkin susah. Sebab apa? Kalau kita memang dah kerja daripada pukul 9 sampai pukul 9 malam, okay, susah untuk kita ada lagi satu kerja lain. Betul tak? Kekangan masa. Okay, solution yang kedua adalah mungkin kita boleh kurangkan perbelanjaan. Boleh tak kita selesaikan masalah ekonomi kalau kita kurangkan belanja? Boleh? Tapi susah untuk kita kurangkan belanja. Sebab setiap orang ada komitmen setiap bulan. That's why, apa lagi solution yang kita boleh bincangkan? Okay, next slide. Okay, tentang quantum metal. So ni briefly, so you dapat tahu beberapa fakta. So diversify via different asset. Kita nak simpan emas. So emas ni adalah di bawah commodities. Okay, so sebenarnya kita nak simpan aset, kita ada bermacam-macam jenis. So untuk pengetahuan semua, emas di bawah komoditi. Boleh Okay. So kalau kita rasa emas tu apa emas ni adalah salah satu di dalam bawah komoditi. Okay. Alright. So now next. Kita nak cerita peluang di dalam quantum metal. Kita nak belajar peluang dalam quantum metal dan sebenarnya quantum metal ni buat apa? So quantum metal dia buat jual beli emas. Sebab tu daripada awal-awal slide ni tadi, Nini tekankan lebih apa itu ekonomi semasa untuk relatekan balik dengan emas ni tadi. Kan ramai tanya, Nini, lepas I dah beli emas, apa kelebihan dia? So now kita akan cerita kelebihan emas Okay, so emas ni sebenarnya orang panggil sebagai safe haven. Safe haven ni aset yang mana dia tidak uncorrelated. Maksudnya apa-apa berlaku dengan ekonomi, emas adalah aset yang paling stabil. Kita bagi satu contoh. Time PKP hari tu time PKP, bila berlakunya PKP, orang tak boleh berniaga di luar. So dia PKP lah duduk rumah. Apa aset yang meningkat? Salah satunya emas. Kenapa emas boleh meningkat? Adalah disebabkan pelabur-pelabur luar, dia menganggap emas ni sebagai safe haven. Berlaku je apa-apa, ketakutan, takut nak invest mana, they will go for gold. Kenapa? Sebab emas ni adalah orang tak boleh manipulate. Kita kena buat perlombongan, dia hasil bumi. Okay, clear Maksudnya kita bukannya cetak, orang sesuka hati boleh cetak. Tidak ada. That's why people believe in gold. And sebab tu kita gelar emas sebagai safe haven. So clear, kita beli emas hari ni untuk store value dan emas ni sangat-sangat bernilai sebab dia safe haven. Clear? Cantik. So, kalau dah clear, kita move on. So tengok dekat sini gold is the money of king, silver is the money of gentleman. Tapi kalau orang yang simpan duit bukan tak bagus. Cuma kalau dia simpan seluruh aset dia dalam bentuk cash, dia seorang slave. Kenapa kata dia slave? Sebab setiap tahun ada inflasi. Dia kena bekerja double extra untuk kekalkan value dia. That's why dia punya quotes ni macam ni. Okay. So kenapa pilih emas? Ni adalah beberapa general info. Yang pertama sebab emas ni logam yang berharga and sumber alam yang amat terhad.
Berbanding dengan duit tadi, duit dia boleh cetak. Macam awal-awal tadi, US cetak 8 trilion USD. Dia boleh cetak sesuka hati. Tapi emas, orang tak boleh produce kalau tidak ada emas tersebut. Yang kedua, emas boleh ditunaikan dan dia sebenarnya represent kekayaan. Kalau kita buat contoh, kita buat perbandingan. Okay, A dia ada 10 gram. B dia ada RM1,000. Orang tend to tengok pandang emas. Oh, dia ada 10 gram. Dia orang kaya. Setuju tak? Itu adalah pemikiran. Kita tengok emas tu, kita tengok je emas, dia melambangkan kekayaan. Yang ketiga, sebab emas dia punyai nilai simpanan tinggi yang tidak berkarat. Setiap kali kita beli emas, lagi lama kita simpan, okay, kalau kita perasan corak emas ni, yes dia ada naik turun, tetapi in long term, harga emas sentiasa meningkat. Sebab tu kita kata emas ni dia mempunyai simpanan tinggi. Okay? Yang keempat, dia kepelbagaian portfolio dengan kolerasi negatif kepada saham dan instrumen kewangan lain. Let's say anything happen to the economy. Saham semua jatuh. Antara satu benda yang kekal naik adalah emas. Sebab dia berkorelatif negatif. Satu naik, satu turun. Seterusnya, emas ni lindung daripada inflasi dan nilai mata wang. Nampak tak? Dia menjawab solusi kepada masalah awal kita. Kita tahu masalah kita adalah inflasi, emas adalah salah satu solution. Tapi kalau tahu emas tu solution, cumanya kita tak ada duit nak beli emas. Kita tak tahu macam mana emas ni boleh gandakan. That's why adanya quantum metal untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Okay? Dan salah satu kelebihan kita simpan emas ni sebab dia bebas cukai. Negara-negara lain ada cukai, tapi di Malaysia dia bebas cukai. So one of the reason ramai orang-orang kaya dia suka transform daripada duit kepada emas. Cumanya emas yang kita tahu sebelum ni emas fizikal sahaja. Kita tahu emas perhiasan, kita tahu apa? Emas 999, jongkok emas fizikal. Tetapi apa yang kita tidak tahu adalah pembaharuan yang telah dibuat. Kalau dulu kita tahu emas fizikal, tapi sebabkan zaman dah berubah, zaman digital, kita sekarang ni dah ada emas digital. Sama juga macam dulu kita bekerja fizikal, kita tidak didedahkan tentang work from home. Tapi disebabkan perubahan orang kata ekonomi, perubahan, orang kata structure ni disebabkan PKP, COVID, sekarang ni kita dah tahu boleh sebenarnya work from home, online, orang kata online, betul? Sama juga macam bank. Dulu kita simpan duit kita di bawah bantal. Sekarang kita dah ada account bank. So zaman berubah, sama juga seperti emas, ada pembaharuan daripada emas fizikal kepada digital. Jadi emas digital dalam quantum metal ni adalah emas 999 yang ada fizikal emas tersebut. Sebab tu kesemua produk quantum metal telah mendapat patuh syariah. So bagi yang beragama Islam, okay, jangan risau. Walaupun kita membeli emas dalam talian melalui phone saja, tetapi anda akan mendapat total gram tersebut. Clear? So jangan risau, patuh syariah. Cuma kenapa ada pembaharuan? Sebab dia lebih memudahkan kita. Contoh hari ni Nini nak beli emas. Sekarang pukul berapa? 9.30. 9.30 nak kena cari kedai emas yang buka. Nak kena drive. Dia agak time consuming. Sekarang ni dah ada zaman digital, Nini boleh buat apa je? Beli emas melalui talian. Clear? Okay, so itulah pembaharuan yang diberitahu. Okay, so emas digital. What is the benefit kita beli emas digital berbanding emas fizikal? Okay, dengar baik-baik Antara salah satu kelebihan yang pertama adalah pecahan pemilikan. Emas digital, kita boleh transfer seberapa banyak yang kita nak. Kalau emas fizikal, kita tak boleh kepak and bagi dekat orang. So emas digital tu adalah dia punya kelebihan. Yang kedua, tiada had masa. Sekarang pukul 9.30 malam nak beli emas, boleh. Esok pukul 2 pagi tiba-tiba rasa nak jual emas, boleh, tak ada masalah. Flexibility dekat situ. Dan kecairan. Untuk emas digital ni dia lebih mudah untuk cair sebab apa?
Sebab dia dalam talian saja. Tak kisah kita kat mana-mana, kita boleh cairkan melalui cash ataupun physical gold. Okay, next, tanpa sempadan. Tak kisah kita dekat Russia ke, kita dekat Malaysia ke, kita dekat India ke, nak transfer emas digital, nak beli emas digital, tidak ada masalah. Dan dia sangat fleksibel. Nini ada emas, Nini ada akaun Quantum Metal, Afiq ada akaun Quantum Metal. Nini boleh transfer kad Afiq bila-bila masa. Dan Nini ada pilihan untuk tukar kepada emas fizikal. Dan last kali, keboleh pindahan. Boleh beli emas, boleh jual emas, boleh redeem physical gold, boleh transfer dekat orang. So, tu adalah kelebihan. Okay? Alright. Okay, now. Itu adalah salah satu kenapa kita tukar kepada emas digital. Kita transform. So, now kita nak tengok kepada topik pergerakan emas. Sebab ramai yang tanya Nini sesuai ke beli emas sekarang? Sesuai ke kan? Mahal lah emas sekarang, sesuai ke nak beli? Okay. Now Nini akan explain pergerakan emas. Okay. Market gold adalah antara market yang paling secure dalam lain-lain market. Sebab tu tadi kita kata emas ni safe haven, betul? Sebab in long term, harga emas sentiasa meningkat. So kalau kita tengok contoh dekat sini tahun 2000, okay, waktu itu harga emas 1 gram RM30 sahaja. Hari ni tahun 2023 Januari 1 gram berapa? RM280. Banyak tak perbezaan tu? Memang murah gila. Kalau lah kita tahu kan tahun 2000 tu RM30, tapi masalahnya tahun 2000 pun kita tak cukup duit juga. So masalah yang sama berulang. Beza. Sebab tu kalau ada yang first time nak libatkan diri dalam emas, apa yang kita kena tahu adalah salah satu main reason kita simpan emas adalah disebabkan emas aset yang paling orang kata secure value. Clear? Ada juga tanya, apa akan jadi sekiranya berlaku penurunan harga emas? Harga turun. Contoh, tahun 2012 sampai tahun 2017, harga emas turun. Bila berlaku penurunan harga emas, itu sebenarnya memberi ruang kepada kita membeli lebih banyak emas. Sebab apa? The main reason kita beli emas tadi bukan sebab nak cepat kaya, bukan sebab nak orang kata jadi jutawan dalam sekelip mata. Kita beli emas untuk secure value. Dan apa yang berlaku kepada emas kita kalau harga turun? Harga emas, gram emas kita masih maintain. Ibarat kita beli emas fizikal ataupun kita beli barang kemas. Hari ni kita beli 1 gram 280. Lepas 2 bulan lepas kita dah beli tu, harga turun 250. Kita rugi tak? Kita beli 280. Tiba-tiba harga emas 250. Kita rugi tak? Tak rugi. Kenapa tak rugi pula? Sebab kita tidak melakukan transaksi menjual. Selagi kita tak jual emas kita pada harga yang lebih rendah, kita masih mempunyai emas tersebut. So same as kita, contoh kita beli rumah. Contoh sebelum PKP Nini beli rumah tu 200,000. Hari ni harga rumah tu menjadi 100,000. So sebenarnya dalam paper Nini mempunyai kerugian sebanyak 100,000. Tetapi Nini tidak betul-betul rugi sehingga Nini buat transaksi penjualan. Sama juga seperti emas. So letakkan dalam minda kita, kalau harga emas turun, peluang membeli. Kalau harga emas turun, emas kita masih ada. Kalau harga emas turun, kita takkan rugi selagi tak jual. Itu adalah kriteria emas yang kita kena tahu. Sebelum beli emas, tanya diri kita, boleh tak saya tunggu harga emas naik? Kalau jawapan ya, then gold adalah sesuatu benda yang sangat sesuai untuk anda. Clear? Okay. Dalam quantum metal, let's say kita rasa, Nini, saya lepas dengar kelas ni, saya berminat. Tapi apa yang kita kena tahu, dalam quantum metal, dia tidak janjikan bulan dan bintang. Dia tidak ada istilah keuntungan tetap. Hari ni you join, 2 bulan confirm you untung. Tidak ada sesiapa boleh janjikan. Kenapa? Sebab semua bergantung kepada pasaran harga emas. Nini bagi satu contoh untuk anda senang faham.
Apa maksudnya tu Nini? Contoh hari ni Nini beli harga 250. Okay, Nini beli harga 250. Nini nak untung, Nini kena jual pada harga lebih tinggi daripada 250. Betul? Setuju? Kalau harga yang Nini beli 250, tiba-tiba harga turun 220. Nini untung tak? Nini untung ke tak? Tak untung. So apa yang kita kena buat? Tunggu tadi. Okay, tunggu. Harga turun, boleh beli. Kalau tak ada duit, tunggu. That's it. Okay. Faham Okay, cantik. So now kita akan masuk bab quantum metal, boleh? Okay, quantum metal ni apa? Quantum metal adalah satu syarikat yang ditubuhkan pada Julai 30, 2012. So sekarang ni, quantum metal dah celebrate 10-year anniversary. So quantum metal dah ada dalam pasaran selama 10 tahun. So apa quantum metal ni buat? Dia sebenarnya pembekal emas terbesar di Malaysia. So dia bekal emas apa? Dia bekal emas 999. Kepada siapa? Dia bekalkan kepada agensi kerajaan, bank, institusi kewangan, syarikat dan individu biasa. So kalau sesiapa yang first time dengar tentang quantum metal, kenapa? Sedangkan quantum metal dah 10 tahun. Sebab quantum metal dia open kepada public start 2019. So that's why kita tak kenal quantum metal tahun 2012. Clear Dia open consultant program tahun 2019. Okay. So apa lagi? Sebenarnya quantum metal ni dia pembekal jokong emas jenama Perth Mint. Buat sesiapa yang tak tahu Perth Mint tu apa? Perth Mint ni sebenarnya satu jenama emas yang dimiliki oleh kerajaan Australia. Namanya Perth Mint. So quantum metal adalah salah satu eksklusif distributor emas tersebut. So bayangkan satu orang kata Perth Mint ni nama dah besar. Percaya dengan quantum metal untuk quantum metal distribute emas tersebut. So kalau kita fikir logik, kalau kita macam betul ke quantum metal ni? Kita fikir macam ni je. Mungkin kita ni tak erti nak buat due diligence, tak erti nak semak sama ada quantum metal ni betul ataupun tak. Tapi antara antara bank-bank yang bekerjasama dengan quantum metal, mereka dah buat due diligence, diorang dah buat semua paperwork dan mereka yakin dengan quantum metal untuk bekerjasama dengan QM. Okay, so that's why orang kata confidence tu datang apabila yang pertama kita buat research dan yang kedua kita tengok big organisation pun bekerjasama dengan company tersebut. Salah satunya contoh dia macam quantum metal lah. Okay. So beli emas ni, quantum metal punya dia punya filosofi beli emas sebagai pertukaran mata wang. Kita beli emas bukan sebab beban, bukan sebab orang paksa. Kita beli emas sebab apa? Sebab kita nak tukarkan mata wang tadi. Emas adalah bukti aset lindung nilai yang terbaik terhadap inflasi. So kita boleh lindungi diri kita dari susut nilai wang kertas. Okay. So tadi Nini cakap, bila quantum metal buka je company dia pada tahun 2012, dalam SSM modal berbayar 10 juta. Dan dia bukan saja supply emas, tapi dia juga supply sistem perdagangan emas bank. Okay? And dia juga pembekal emas kepada bank tempatan dan antarabangsa. So sekarang ni, bila kita cakap tentang emas digital, tadi kan ini ada cerita yang emas dalam quantum metal patuh syariah. So siapa yang mengisytiharkan quantum metal ni patuh syariah? Ada beberapa organisasi. Antaranya ISRA, Tawafuk, okay? Itu ada 4 badan yang mengiktirafkan quantum metal ni patuh syariah. Okay? Alright. So ni adalah antara organisasi antara yang mengisytiharkan quantum metal ni patuh syariah. Yang pertama ISRA, yang kedua Tawafuk, yang ketiga AUFI dan yang keempat adalah Rakabah. Okay, so GCA dan GAE under Tawafuk, ISRA under GSA. Okay, semua info ni kita boleh dapat dalam website. Kalau kita buka je website, akan keluar sijil. Okay, alright. So ni adalah sijil-sijil yang ni cakap tadi. Okay, now next.
ini adalah rakan niaga quantum metal. So tadi kita cakap quantum metal ni dia bekalkan emas, dia pembekal emas kepada bank. Ini adalah antara bank, beberapa organisasi yang dia dah bekerja sama. Clear Okay, so ni adalah press release daripada Bank Muamalat, daripada Affin Bank, daripada Alliance Bank, daripada Al-Rajihi Bank, daripada Arahnu Tekun. So Arahnu Tekun pun dia bekerjasama dengan quantum metal. Contoh hari ni kita nak redeem emas fizikal. Boleh tak Nini? Boleh. Pergi redeem dekat dalam sistem, kita boleh pick up di Arahnu Tekun berhampiran rumah kita. Okay. So now, Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM juga bekerjasama dengan quantum metal. Okay. So this is big corporation yang bekerjasama dengan quantum metal. Malakat Mall pun bekerjasama dengan quantum metal. So ni pun dah meyakinkan kita bahawa quantum metal ni satu company yang mana orang percaya, big organisation percaya, so kita lebih orang kata secure. Okay. And quantum metal pengedar eksklusif Perth Mint Australia. Okay, next. Dan quantum metal juga pengedar eksklusif Panda Gold Coin. Okay, so Panda Gold Coin ni milik ICBC Bank. So nampak kita kan nampak, kita boleh identify quantum metal punya kredit. Okay, clear? Alright. So bila kita bercerita tentang emas digital dalam sistem, ramai yang tanya, emas tu kat mana? Kalau tiba-tiba sistem blackout, apa yang akan terjadi dengan emas kita? So, emas yang kita beli bukan disimpan di HQ Quantum Metal. Kita simpan di Brinks, Singapore, iaitu simpanan peti besi pihak ketiga. So, Brinks ni dah ada sejak 1859. Siapa dah lahir sejak 1859? Ada tak sesiapa yang dah lahir 1859? Rasanya tak ada kot kan? Tak ada. So, sebenarnya, Brinks ni, credibility dia dah ada lebih daripada 150 tahun. Kenapa Quantum Metal pilih Brinks? Sebab kena tahu Quantum Metal ni dia international. Dia tidak akan pergi ke bilik kebal yang orang tak kenal. So that's why dia pilih Brinks dan 100% diinsurankan oleh Lloyds of London. Sekiranya berlaku apa-apa, okay, kepada peti besi tersebut dan sebagainya. Okay, clear? So Quantum Metal juga ada aplikasi apps QM Gold. Kita boleh transfer emas 24 jam sehari dan setiap belian kita disokong, di backup oleh emas 999. So kadar rendah dijamin, ini adalah antara orang kata kelebihan Quantum Metal ya. So sesiapa yang belum register akaun Quantum Metal lagi, kena register dulu sebelum kita buka apps QM Gold. Clear? Okay, now kita dah masuk bahagian produk Quantum Metal. So now, produk Quantum Metal ni, okay, produk Quantum Metal ni ada 3. Okay, kenapa ni tulis 4? Sebab salah satunya emas fizikal. Tapi kita akan fokus kepada 3. Yang pertama adalah GSA. GSA, Gold Storage Account. Produk yang kedua adalah GCA, Gold Convert Account. Produk yang ketiga adalah GAE, Gold Asset Enhance. So ini akan terangkan satu persatu apa tu GSA, apa tu GCA dan apa itu GAE. Alright? So first thing, bila kita nak beli emas fizikal, selalunya spread emas fizikal adalah 30% lebih mahal daripada harga semasa. Sebab tu, kalau kita beli emas dalam Quantum Metal, kalau kita beli emas dalam Quantum Metal, harga dia jauh lebih murah. Siapa perasan? Harga murah. Lebih murah. Kenapa? Sebab kalau kita beli emas digital ni, dia tidak ada kos pembuatan, kos premium, kos penghantaran dan sebagainya. So kalau kita memang niat nak simpan emas, digital is the cheapest. Dia lebih murah berbanding fizikal. So kalau kita nak redeem emas fizikal dalam Quantum Metal, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Minimum 0.01 gram, maksimum 1 kg. So Quantum Metal ni international,
So contoh kalau kita duduk di negara lain, negara apa yang boleh redeem emas fizikal? So antara contoh negara Australia, Hong Kong, Malaysia dan Singapura. Ini adalah antara negara yang kita boleh redeem. Contoh, kita sekarang dekat Malaysia. Tapi kita ada klien dekat Australia yang nak redeem emas fizikal. Kita boleh suruh dia redeem dekat Australia. Tak ada masalah. Okay. So now kita akan masuk produk yang pertama iaitu GSA. Apa tu GSA? GSA stand for simpanan emas. Okay, kita beli untuk simpan. So kelebihan kita beli dalam GSA ni yang pertama spread rendah. Kalau emas fizikal kita nak start simpan, spread dah 30%. Maksudnya harga lebih jauh lebih mahal berbanding GSA ni tadi. Tapi kita kalau nak beli emas dalam GSA, harga dia spread 7% saja. Spread tu apa? Spread adalah perbezaan harga beli dan jual. So kita beli pada harga yang lebih tinggi 7% daripada harga semasa. Okay? Which is sangat-sangat rendah. Compared to emas fizikal yang 30%. Nak 7% ke 30%? Harga? Nak yang mana? 7 ke 30? 1 gram yang sama ni? 7, betul tak? Kalau kita orang yang normal, kita akan ambil 7. Kelebihan yang lain adalah GSA tidak ada upah simpan. Kita boleh beli emas, jual emas, transfer emas dengan serendah RM10. Transfer emas pula serendah RM1. So, ramai kawan-kawan ini, Chinese, yang masa ampau tu, dia tak ambil duit. Dia transfer gold. Kan? Sekarang dah digital, tak bagi duit dah. Dia bagi digital gold je. So, bila kita dah simpan GSA ni, 2 pilihan untuk withdraw. 1 cash, 1 redeem physical gold. So, siapa-siapa yang berminat untuk beli dan simpan, GSA adalah produk yang terbaik. Dan, dengar baik-baik, sekiranya kita dah daftarkan Quantum Metal dan nak start beli emas, produk yang pertama yang kita kena beli adalah GSA. Semua orang wajib ada simpanan emas. Sebelum nak start dengan GAE ke, wajib Okay. So clear. Dan GSA ni adalah, GSA adalah simpanan jangka masa panjang. Kita tak boleh expect hari ni beli, esok nak jual. Tak payah beli emas. Tak payah. Simpan je duit dekat account bank. Okay, so sebab tu GSA ni for long term. So ni adalah antara info yang kita kena tahu juga. Kalau kita punya simpanan GSA lebih daripada 10 kg, okay, bukan 1 kg, 10 kg, kita akan ada terima report daripada Briggs. Berapa banyak simpanan yang kita ada, berapa orang kata daily report. Tu kelebihan dia. So kalau kita bercita-cita nak ada 10 kg dalam akaun GSA, kita boleh start menyimpan sekarang. Kita tak perlu jadi kaya untuk start simpan. Kita kena ada konsisten je. Kita kena boleh visual. Secret dia, rahsia untuk kita memiliki emas yang banyak adalah kita boleh visual kita ada emas yang banyak. Bila kita visual yang kita ada emas yang banyak, emosi tu jadi semangat. Bila semangat tu ada, percayalah, you akan konsisten sepanjang bulan. Tanpa orang suruh beli emas, you orang pertama yang beli. Okay? Untuk sesiapa yang dah ada anak, kita juga boleh buat joint account. Anak-anak yang kurang 18 tahun, maksudnya umur dia 18 tahun ke bawah, kita boleh buka joint account untuk GSA simpanan. Macam sebelum ni, kita as a parents, kita buka account tabung haji untuk anak-anak dan sebagainya. Sekarang ni kita dah boleh start menyimpan emas seawal usia, lahir-lahir tu dah boleh dah. Kelebihan dia Okay, ini adalah one of the advantage. So fungsi GSA, kita boleh buat sebagai tabung. Kita simpan duit, kita tukarkan duit kita kepada emas yang pertama. Yang kedua, kita boleh anggap GSA ni macam bank. Kalau dekat bank kita simpan duit, dekat GSA kita simpan emas. Dan kita boleh jadikan GSA ni sebagai saving untuk masa depan. Kenapa? Contoh in 5 years kita nak beli rumah. Kat mana simpanan yang kita ada? Kat mana duit yang kita ada? One of is GSA. Alright, now GSA ni keuntungan dia based on kenaikan harga emas. Macam ini tunjuk jadual yang awal-awal tadi, tahun 2000, 1 gram RM30. Tahun ni 1 gram RM280. Hari ni, kalau tengok
buat sesiapa yang konsisten je beli GSA ni and simpan emas di dalam GSA, kalau dulu 1 gram 240 je, nampak tak? Hari ni, ni bukan hari ni lah, tahun lepas 1 gram RM259. Inilah kelebihan kita menyimpan emas in long term. Clear Alright. So kita boleh konsisten je beli emas ni, tak ada masalah. And kelebihan simpan emas ni yang macam Nini cakap pada permulaan kelas kita tadi. Okay, orang kata kalis inflasi, dapat kekalkan mata, dapat kekalkan value dan sebagainya. Okay, so produk yang kedua adalah GCA. Kita belanja jadi aset masa depan. So macam GSA tadi, kita dah ada simpanan. Untuk produk yang kedua GCA ni, apabila kita dah ada simpanan emas, kita nak guna, kita nak pakai. Itulah fungsi produk yang kedua, GCA. Okay? So now kita akan move forward. So GCA ni apa? Gold Convert Account. Gold Convert Account adalah akaun tukaran emas kepada tunai. Daripada, ingat proses dia tadi, kita ada duit, kita tukar kepada emas. Sekarang ni kita nak pakai balik duit tu untuk belanja. Sebab sekarang ni kita tak boleh beli nasi dengan emas lagi kan? Belum lagi. So sebab tu kita still perlukan duit untuk berbelanja. Sekarang ni, apa yang fungsi GCA ni nak buat? Dia nak kita mengekalkan kekayaan kita. So macam mana fungsi dia? Dengar dulu, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Okay. Kelebihan GCA ni yang pertama, apabila kita buat transaksi, dia akan bagi cash advance 85% ke tunai. Kepada siapa? Kepada kita. Kenapa dia nak bagi 85%? Itu adalah duit cash advance yang kita boleh ambil, kita boleh belanja seperti biasa. Kelebihan yang kedua, bila kita buat konsep GCA ni, kita sebenarnya belanja hari ni, tetapi kita ada aset untuk masa depan. Dan yang ketiga, kenapa? Management fee sangat rendah. Management fee untuk GCA 3.5% setahun, which is very very low compared to tempat lain. GCA ni apa lagi? Tidak ada had masa. And kita tidak ada risiko emas dilelongkan. Okay, keuntungan berdasarkan kenaikan harga emas. So bila kita buat GCA ni, dia ada dua pilihan. Sama ada kita nak terminate ataupun kita nak pay convert. Tapi jangan pening-pening. Hari ni kita nak fahamkan konsep dulu. Sebab kita tak nak go deep about system, about kiraan. Okay, kita belajar konsep dulu. Untuk GCA, sama seperti GFA tadi, dia untuk jangka masa panjang. Flow GCA ni macam ni. Kita ada duit. Itu adalah sumber pendapatan kita. So, flow GCA ni adalah kita ada duit, iaitu sumber pendapatan. Okay. Sumber pendapatan ni boleh jadi duit yang kita dapat daripada gaji, duit yang kita ada daripada simpanan, duit yang kita ada daripada bonus, duit yang kita dapat daripada harta pusaka. Itu adalah duit yang kita ada. Tetapi kita nak belanja duit tersebut. Kalau belanja, duit habis tak? Kalau kita ada duit, kita belanja habis tak? Jawapan dia habis ke tak? Habis, betul? Soalan pun habislah. So macam mana kita nak pastikan duit kita tadi tak habis? So first step, kita ada duit, yang penting ada duit lah. Kita boleh beli emas. Cara dia adalah kita pergi ke GSA, kita klik GSA, klik QM Cell. Bila kita klik QM Cell, akan ada satu button iaitu Convert to Gold Convert. Klik button tersebut. Apabila kita klik button Convert to Gold Convert, automatically Quantum Metal tahu kita nak buat GCA. So proses tadi daripada kita beli emas, convert, dia mengambil masa 1 ke 5 hari bekerja. Selepas tu, kita akan dapat duit 85% daripada total yang kita beli emas tadi. Now, selepas kita dah dapat duit, kita boleh belanja seperti biasa. So, tadi kita dah faham konsep, kita nak masuk kiraan sikit. Okay. GCA ni, kita untung macam mana? Step yang pertama, sumber pendapatan kita tadi, betul? Kita ada duit. So, kita andai kata, Nini ada RM5,000. Dengan syarat, kalau duit ni, Nini nak pakai
dia mestilah kurang daripada 85%. Contoh sumber pendapatan ini RM5,000. RM5,000, Nini nak convert GCA sebab Nini nak backup pendapatan ini dengan emas. Tapi Nini kena pastikan perbelanjaan ini kurang daripada 85%. Okay. So step yang pertama ada RM5,000, kita beli emas. Kita andai kata 1 gram 270, so RM5,000 ni tadi bukan lagi RM5,000, dia dah jadi 18.51 gram. Yang ni faham tak? Sampai step yang kedua. Step yang pertama kita ada duit, step yang kedua kita beli emas, GSA. Setakat ni faham? Kalau faham, klik faham, tulis faham kat situ. Faham Okey. Ni step yang kedua. Okay. Faham, bagus. Masuk step yang ketiga, once kita klik convert to gold convert, automatically dalam masa 1 ke 5 hari Quantum Metal bagi cash advance 4250. 4250 daripada mana? Daripada RM5,000. 85% daripada RM5,000 ni tadi. So kita dah boleh belanja 4250 seperti biasa. Bayarlah apa-apa. Nak makan ke, nak bayar duit rumah ke dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, kita masih lagi mempunyai 18.51 gram. So nampak tak tadi? Tadi kita ada RM5,000. Kita, okay, clear mind, kosongkan minda. Tadi asalnya kita hanya ada RM5,000. Sekarang ni bila kita buat GCA, kita dapat cash 4250 plus 18.51 gram. Yang ni faham? Okay, clear So, daripada RM5,000, kita boleh pakai 4250, baki berapa? Baki 15%, betul? 750. So, baki 15% ni kita boleh andai kata sebagai force saving kita, simpanan yang kita tak boleh pakai. Now, kita masuk bab yang keempat. Bila bab keempat, kita dah buat dah ni sekali. Okay, kita dah ada RM5,000, kita beli emas, dapat 18.51 gram. Dengar baik-baik. Kita boleh belanja 4250 sebab kita dah convert. So, dapatlah 4250, kita boleh belanja. Mana perginya 15% baki? 750 kan? Beza yang kita tak boleh pakai tu. 750 adalah force saving. Maksudnya sebenarnya dengan hanya RM750, kita boleh beli 18.51 gram. Itu maksudnya. Okay. Now, kita akan masuk macam mana pula boleh untung? Okay. Step yang keempat pula, andai kata dalam masa 10 tahun, 1 gram naik RM600. Kita percaya tak harga emas naik? Siapa percaya harga emas akan naik? Ada tak sesiapa percaya? Yes, percaya So, andai kata harga emas naik, ingat lagi tak kita ada 18.51 gram. Tahun, Nini buat ni tahun 2022, tahun 2022, 18.51 gram, nilai dia RM5,000. Dalam masa 10 tahun akan datang, 18.51 gram, dia jadi RM5,000 lagi tak? 18.51 gram, andai kata harga emas naik RM600 per gram, 18.51 gram menjadi RM11,106. Okay? Alright. So, macam mana kita nak kira untung bersih? Okay, kita nak tolaklah semua. Nak kira untung bersih saja. So, Quantum Metal mengenakan management fee atas 85% setahun. So, ingat 18.51 gram ni tadi, value semasa menjadi RM11,106. Tolak dengan kita dah belanja kan 4250 hari tu 10 tahun lepas. Tolak dengan management fee, kita simpan selama 10 tahun. Amount yang bersih kita dapat selepas tolak management fee, pelbagai-bagai fee bersih kita akan dapat around RM5,368. So, untung tak? Sepatutnya kita ada gaji RM5,000, kita dah belanja 4250. Baki sepatutnya RM750 sahaja. Tetapi RM750 dah menjadi RM5,300 disebabkan kenaikan harga emas. Okey tak? Okey sangatlah. Sebab kalau tak buat GCA, duit tu habis juga. Setuju? Jangan tanya banyak, tanya diri sendiri. I dah kerja berapa tahun? I dah kerja 2 tahun. Contohlah, I dah kerja 10 tahun. Dalam masa 10 tahun, ada tak kita simpan 100% sumber pendapatan?
Tidak ada. GCA salah satu benda, tempat yang kita boleh preserve kita punya kekayaan dengan hanya convert GCA sahaja. Okay? So itu adalah kenapa kita buat GCA, and kita tak akan nampak kelebihan GCA ni sehinggalah kita apply sendiri. Sebab ni cerita-cerita sebab ni dah buat. Bagus sebab ni dah tahu kebagusan GCA ni. Okay? Alright. Tadi ada yang kata, kalau harga emas turun macam mana pula, rugi tak? Okay, ni tanya balik soalan yang sama ni tanya awal-awal. Ni tanya lagi sekali. Kalau harga emas turun, kita rugi ke? Ada tak kita ada kerugian kalau harga emas turun? Tak rugi. Kenapa tak rugi? Kita tidak melakukan transaksi menjual. Sama juga macam GCA. Kalau harga emas turun, dia tidak efek kita sebab kita masih lagi kumpul gram emas. So, kaedah GCA tadi, contoh kita ada RM10,000, boleh? Kita ada RM10,000. Okey. Kita ada RM10,000. Konsep dia kita beli emas 100%, dapat duit Allah. Dapat semula duit 85% masuk ke akaun bank. So kita boleh belanja 8,500. Total aset dah menjadi 185%. Itulah orang kata regangkan. Okey, regangkan. So 15% itu tadi quantum metal akan simpan dan kita sebagai ahli boleh terminate bila-bila masa. Okey. So untuk management fee jangan risau sebab apa? Kita tidak perlu membayar management fee tersebut. Kenapa? Sebab apabila berlaku peningkatan harga, quantum metal akan tolak daripada peningkatan harga tersebut. Okay? Now, ini bagi satu contoh yang mudah faham. Kita beli emas. Okay, kita lupakan GCA sekejap. Ini nak anda faham macam mana GCA ni boleh untung. Dengar baik-baik. Contoh kita beli emas hari ni, emas barang kemas kita beli barang kemas. Harga RM250. Dalam masa 10 tahun, harga emas tu naik jadi RM400. Dengar baik-baik. RM400 tu tadi, siapa bagi keuntungan? Adakah kedai emas tu bagi keuntungan kepada kita? Ataupun atas harga emas itu sendiri? Yang mana satu jawapan dia? Kita beli emas dekat kedai emas. Harga emas naik, adakah disebabkan kedai emas ataupun disebabkan harga emas sendiri? Sama konsep macam GCA. Kalau kita susah nak faham, simplifykan macam tu. Macam mana GCA ni kita boleh untung? Ingat balik, quantum metal tak bagi keuntungan dekat kita. Keuntungan kita berdasarkan harga emas itu sendiri. Clear? So, GCA ni hanyalah satu cara untuk kita nak backup perbelanjaan. Itu sahaja. Okay? Clear? So, cara nak apply GCA. Ramai dah ni tanya, macam mana nak apply GCA? Nak try lah. Okay, starting. Hari ni 1 Februari kan? 2023. Nanti ni akan sharekan satu lagi cara penyatapan matlamat untuk anda semua apply. Okay. So, macam mana nak buat GCA? Klik GSA, klik QM-Cell. Masukkan jumlah. Contoh hari ni, saya ada RM1,000. Masukkan RM1,000, klik convert to gold convert. Pilih bank. Klik submit. Itu sahaja proses yang diperlukan. Lepas dah submit, tunggu 1 ke 5 hari bekerja. Itu sahaja. Okay, you akan dapat balik duit lepas 1 ke 5 hari bekerja. Faham? Okay, siapa dah pernah try GCA and dah dapat dah duit 85% tu? Siapa pernah try? Anyone? Dalam saya. Dah dapat betul? Best tak? Siapa-siapa yang dah pernah buat GCA ada tak? Siapa-siapa boleh tak bagi you punya testimoni sendiri? You punya testimoni. I rasa best sebab sebelum ni I tak ada emas pun. Tapi hari ni, apa pendapat you? Macam ni sendiri, kenapa ni rasa GCA ni bagus walaupun kita tak ada duit, tapi kita ada belanja setiap bulan. You buat GCA. Kenapa? Sebelum ni, kita tak mampu pun beli emas sebanyak tu. Tapi disebabkan kita apply GCA ni, walaupun kita masih boleh pakai duit, emas masih ada. Okay. So, bila masa nak buat GCA? Yang pertama, apabila kita nak kembangkan simpanan dalam akaun bank. Yang kedua, kita deposit rumah ataupun kereta. Yang ketiga, beli tanah. Yang keempat, belanja bulanan. Ataupun komitmen kita.
Okay, next, melancong, bercuti ataupun company overhead. Ni adalah semua aktiviti yang melibatkan perbelanjaan. Minimum GCA adalah RM150 sahaja. Boleh try buat. Okay, RM150. Tapi Nini yakin kita tak belanja RM150 sahaja setiap bulan. Betul? Okay. So GCA ni boleh faham ke? Nini akan tunjuk GCA bukan RM10 ya, GCA RM150. Nini nak tunjuk sikit testimoni Nini buat GCA. Okay, kenapa nak tunjuk? Sebab you guys dapat a whole idea. Kalau I buat GCA hari ni, berapa orang kata macam mana keuntungan dia? Okay, tengok betul-betul Okay. Ini adalah total GCA yang Nini dah buat sepanjang tahun 2022. Nini start buat April hingga hari ni. Okay. Poster ni Nini edit pada Disember 2022. Okay. Now, total convert ini sepanjang setahun, Nini buat 10 kg. Baki for saving 900 gram. Tapi hari ni, bila Nini nak terminate semua, maksudnya Nini dah tak nak lah. Tak nak dah buat GCA ni. Nini ada lagi 1 kg. Peratus keuntungan Nini 39% dan untung bersih 354 gram. Ini tak sampai pun 10 tahun. Okay? So ini adalah keuntungan kita buat GCA. Tak percaya, you buat. Kena buat. Okay? Alright, so now. Ini contoh GCA, renovate rumah, belanja. Okay, so perbandingan ni just open mindset kita yang masih tak faham GCA tu lagi. Tengok dalam skrin masing-masing, tengok betul-betul. Kalau kita tak buat sebarang, kalau kita hanya buat kaedah simpanan duit, kita belanja, kita dapat gaji, lagi sekali. Apabila kita buat kaedah simpan duit, contohlah kita sebelum ni tak buat GCA, tak beli emas, kita buat simpanan biasa je. Kita ada gaji, kita belanja dulu, barulah kita asingkan duit. Betul? Kaedah simpan emas tradisional, kita ada gaji, kita belanja, duit lebihan tadi, kita beli emas. Tapi GCA ni tadi, kita ada duit, kita beli emas dengan 100% duit kita, dan baru kita belanja. Jadi, konsep yang sama, gaji kita dapat sama. Perbezaannya adalah simpanan kita berbeza. Sebab kaedah kita menyimpan berbeza. Clear? Kalau kita simpan duit, kita hanya boleh simpan RM750. Kalau kita beli emas dengan duit lebihan tadi, kita hanya ada 2 gram. Kalau kaedah GCA dalam quantum metal, kita boleh beli emas 18 gram. Okay? Yes, betul. NQ maksudnya kita dapat balik duit, cash advance 85% dan juga emas. Okay. Andai kata harga emas purata naik 8% setahun. Okay. Duit ni tadi, okay, duit kita buat simpanan duit 10 tahun lepas, dia masih RM750, betul tak? Kaedah simpan duit. Siapa-siapa yang simpan emas dengan 2 gram ni tadi adalah 1,200. Sesiapa yang buat GCA, total yang dia dapat adalah 5,500. So ini adalah conclusion kepada kenapa hari ni I nak start buat GCA. All because of this. Sebelum ni I pun menyimpan, tapi kenapa simpanan kita tak meningkat banyak? Kenapa simpanan kita sikit? Mulai hari ni dengan penetapan matlamat yang baru, kita boleh achieve certain amount of goal. Okay? So kalau kita simpan duit saja, kita hanya dapat RM750. Kalau kita simpan emas tradisional, kita dapat 1,200 selepas 10 tahun. Kalau kita buat GCA, kita dapat 5,585. 15% tu dapat balik tak? Yes, dapat kalau kita terminate. Kan ini bagi tahu awal-awal dulu, ada 2 cara. Kita nak jual GCA kita. Either kita terminate ataupun pay convert. Bahagian sistem ini tak akan sentuh hari ini, ini akan terangkan hari seterusnya. More on detail kiraan. Yang ni konsep dulu. Okay?
So last but not least, kita nak buat perbezaan. Okay, last apa beza GCA? Tak faham-faham. Kita boleh bandingkan dengan kedai pajak. Kedai pajak, kita ada emas, kita nak pakai duit untuk belanja, betul? Kita pun pergilah kedai pajak untuk memajak emas kita. So, pergi kedai pajak akan bagi 75% total. Dan dia akan lock harga tersebut. Kalau GCA dalam quantum metal, dia akan bagi 85% cash advance tadi. Dan harga tak lock. Apa maksud lock harga dengan tak lock harga? Maksudnya, kalau kita pergi kedai pajak hari ni, harga 1 gram 250. 2 bulan akan datang harga emas meningkat. Kita tidak akan dapat apa-apa keuntungan sebab kedai pajak dah lock harga. Tapi GCA dia akan bergantung kepada peningkatan harga emas tersebut. Okey. Yang kedua, kedai pajak ni dia ada tempoh tebus. 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan. Tak mampu tebus, kita kena emas kita dilelongkan. Untuk GCA dia tak ada bebanan. Kita tak ada tempoh untuk bayar balik. Itu kelebihan dia. Okay, now next. Kedai pajak satu lagi, dia punya upah simpan sangat-sangat tinggi. 8 ke 12% setahun. Atas 100% emas yang kita pajak. Kalau quantum metal, management fee 3.5% setahun atas 85%. Sorry. Dah dengar ke? Sampai mana tadi? Daripada awal ke? Sudah. Daripada mana Nini tak bercakap? Baru je, okay. So, kalau kedai pajak, kita nak dapat balik emas kita, satu je solution. Kita kena bayar balik. Kalau tak bayar, emas pun tak dapat. Kalau dalam quantum metal, kita ada dua pilihan. Nak tebus untuk dapat balik emas kita 100% boleh, ataupun yang kedua, kita tak nak tebus, kita nak dapat balik baki 15% tu je pun boleh, tak ada masalah. Dekat kedai pajak tak ada option. Tak ada option kita tak nak bayar, kita just nak baki yang kita tak mampu bayar saja. Tak ada option. Okay? Alright. So kita kena masukkan duit dalam GSA baru convert to GCA ke? Okay, ni step tadi. Okay, screenshot cepat. Cara apply GCA. Okay, lepas je kelas, nak buat terus GCA, pastikan account dah verified dan you boleh apply terus. Ikut step ni, 5 step saja. Usually Nini terminate. Nini terus terang cakap, tak mampu tebus. Kalau Nini ada duit nak tebus, better Nini beli GAE. Nak gandakan. Dan itu prinsip Nini lah. Kalau anda mampu nak tebus, ikut suka hati, boleh tebus. Kalau tanya pendapat Nini terminate saja. Nini nak keuntungan perbezaan harga emas. Itu sahaja. Okay? So, ubah lifestyle kita. Kalau sebelum ni kita ada duit, kita terus belanja. Kalau kita belanja macam tu, duit pun habis. Kan? Duit pun habis. Kalau kita beli makan dengan duit tu, dah pun ke toilet. Tapi, hari ni, GCA ni dia sebenarnya mengubah lifestyle kita daripada cash kepada gold, terus kepada cash semula. Terminate GCA anytime. Tak ada masalah. Tebus maksudnya apa? Pay convert maksudnya kita nak bayar balik 85% yang kita dah pakai untuk dapat semula 100% emas. Okay? So, ada terfikir nak belanja, ada terfikir nak bayar kontraktor ke apa, ada terfikir nak beli tanah rumah, buat GCA dulu. Okay, so boleh apply GCA ni bila-bila masa, tak kisahkan harga. Harga emas naik ke turun ke, you boleh apply GCA anytime. Sebab kena ingat, kalau kita tak buat GCA sebabkan harga emas tinggi, kita belanja tu habis tak? Habis tak? Kalau kita fikir kita tak nak buat GCA sebab harga emas tinggi, mahal, so kita pun tak naklah buat GCA. Kita pun belanja macam biasa. Okay, lepas kita belanja macam biasa,
duit tu dapat balik tak? Habis juga. So that's why GCA buat je bila-bila masa. Kalau dalam masa 2 minggu kita dapat profit dan kita nak terminate terus, boleh. Boleh, tak ada masalah. Cuma Nini advice, GCA ni janganlah terminate in short term. Itu saja. Unless kita memang dah untung sampai 100% ke kan, tak ada masalah. Macam tadi, waktu pagi, Nini buat physical class. Ada introducer yang datang, dia kata GCA dia dah untung 100%. Terminate, ikut suka. Okay? Sekarang ni, GCA tadi, kita bagi tahu, Nini bagi tahu bahawa kita boleh guna dengan income. Betul tak? Nini ada cakap tadi, kita boleh guna dengan income. Setuju? Tapi, kalau kita nak apply dengan income, syarat adalah yang pertama, okay, buat GCA dengan income tadi syarat, okay, ni kecil sikit, besar sangat ni. Okay, syarat dia yang pertama adalah perbelanjaan kita mesti kurang dari 85%. Betul? Betul tak? Ni syarat yang pertama. Jadi, problem bagi orang yang perbelanjaan dia lebih tinggi daripada 85%. Which is, kesian lah, dia nak buat. Tapi, perbelanjaan dia lebih mahal daripada gaji yang dia dapat. Okay, tu yang problem yang pertama. Syarat yang kedua, kalau kita nak apply income ni tadi, syarat yang kedua adalah dia boleh tunggu 1 ke 5 hari bekerja. Sebab proses daripada dapat income sampailah dapat duit semula ambil masa 1 ke 5 hari bekerja. So orang yang tak boleh tunggu, maksudnya dapat je duit, kena bayar serta-merta bank. Kena bayar serta-merta dia punya expenses. Macam mana? Kalau ada problem macam ni, ada satu cara yang Nini nak ajar hari ni, iaitu konsep penetapan matlamat. Kita masih nak buat GCA dengan keseluruhan income kita. Tetapi, kita tak boleh gunakan keseluruhan income kita sebab ada kekangan tadi. Kekangan kita, belanja melebihi 85%, tak boleh tunggu 1 ke 5 hari bekerja. So, hari ini nak tunjukkan satu cara, iaitu penetapan matlamat. So, tengok betul-betul, penetapan matlamat ni yang idea daripada Angel Group. Syaratnya adalah yang pertama, kita kenal pasti berapa total simpanan yang kita ada. Contoh hari ni, kita ada tak simpanan RM1,000? Ada tak sesiapa dalam ni yang ada RM1,000? Yang kedua, kita tahu berapa duit yang kita boleh asingkan setiap bulan. Kalau setiap bulan, dia tak boleh buat GCA dengan total income sebab contoh belanja dia 90%. So dia ada baki RM100 je. So dia ada kan boleh asingkan RM100. Itu apa yang kita kena tahu. So 2 syarat ni tadi. So now masuk kepada pengiraan. Hari ni Nini nak tunjukkan satu cara macam mana kita nak kumpul 100 gram dalam masa 27 bulan. Okay, macam mana syarat dia? Dalam masa 27 bulan kita nak ada 100 gram. 2 syarat. Syarat yang pertama, kita kena ada simpanan RM1,000. Korek lah bawah bantal ke, bank account ke, RM1,000. Ada tak? Kalau jawapan dia ada, move forward kepada syarat yang kedua. Setiap bulan kita boleh asingkan RM150. Boleh tak kita asingkan RM150 setiap bulan? Boleh lah. Sebab apa? Kita beli orang kata makanan pun dah lebih 150. Boleh sangat. Kalau boleh, kalau jawapan anda boleh, you dah boleh buat penetapan matlamat 100 gram dalam masa 27 bulan. Macam mana cara? Cara yang pertama adalah bulan yang pertama kita ambil simpanan. Simpanan apa? Simpanan 1,000 tadi. 1,000 tadi. Okay, kita ada simpanan 1,000, convert kepada GCA. Ikut step yang sama. Klik GSA, klik QM Cell, klik convert to gold convert. Dapat balik RM850 dalam masa 1 ke 5 hari bekerja. Betul? Kita tidak akan rasa terbeban sebab ni memang duit simpanan kita. Kita tak akan rasa marah sebab duit tu memang tak pakai. So, jangan pakai duit simpanan tersebut.
kita akan dapat 4 gram di dalam holding inventory. So, bulan yang pertama ni faham tak? Clear? Ada yang tak faham? Step yang pertama, bulan yang pertama. Ambil RM1,000 daripada duit simpanan kita, start buat GCA. Kita tak akan rasa terbeban sebab duit tu memang duit simpanan. Tak kisah dia masuk dalam masa 5 hari bekerja pun, doesn't matter. Okay, so jangan pakai Masuk bulan yang kedua. Okay, so masuk bulan yang kedua, apa yang kita buat? Okay. Masuk bulan yang kedua. Okay, tengok betul-betul Masuk bulan yang kedua, kita ada berapa simpanan tadi? Dia dah bukan jadi 1,000 betul? Dia jadi 850, betul tak? Jadi 850. Ingat tak syarat yang kedua tadi? Apa yang ini cakap? Kita kena ada duit lebihan RM150 setiap bulan. Starting bulan kedua, kita ambil RM150 tadi, campur dengan RM150. Tepat sekali Ugin. Okay, 150. So, total up masih lagi 1K, betul? 1K lagi. Beli balik GCA. Dalam masa 1 ke 5 hari bekerja, masih dapat RM850. Jangan pakai duit tu. Total gram masih lagi 4 gram. Ulangi step yang pertama bulan yang ketiga. Kita hanya ulang step yang sama. Okay, bulan yang ketiga dapat balik 850 campur dengan duit lebihan RM150. Ulang sampai bila? Sampai 27 bulan sahaja. Sampai 27 bulan. You ulang step sama. You ulang. Dapatlah. Dapat berapa? Dapat 100 gram dalam holding inventory. Ini tulis kat sini. Maksudnya apa? Kita hanya keluarkan RM150 dalam masa 27 bulan, betul? So, berapa modal kita? Siapa-siapa boleh tolong kirakan tak? 150 darab 27. Berapa modal kita? 4050, betul. 4050, kita boleh dapat 100 gram. Ya Allah, kalau dah tahu tips macam ni kan? Setiap hari RM150 tu, kita beli emas macam ni. 100 gram dah settle. Modal kita RM4,050. You akan dapat 100 gram. Yes, carry forward je modal 850 tu. Betul. Okay? Maksudnya kalau kita andai kata harga emas 270 100 gram, you dah ada 27K. Nak tak? Modal you 4050, tapi you dah ada value of gold 100 gram. Kalau sebelum ni, konsep gaji tadi, okay, kalau konsep gaji tadi, you kena keluarkan 100% gaji you. Okay? 100% gaji. Tapi, sekarang ni, you ada masalah. Belanja lebih tinggi daripada 85%. Tak boleh buat konsep gaji. So, penetapan matlamat ni adalah konsep yang mana kita nak buat rotation. Kita still nak ada simpanan dalam GCA RM1,000 setiap bulan secara konsisten. So, konsep ni store value. Kita nak store value. Buat je macam ni. Ini untuk 100 gram dalam masa 27 bulan. Okay? So, ini untuk orang yang pertama, orang yang ada simpanan RM1,000 dan ada duit lebihan RM150. Now, kita akan buat pengiraan. Okay. Sekejap. Now, kita masuk kepada orang yang ada modal yang besar. Contoh hari ni, Nini, I tak nak 100 gram. Sikit sangatlah 100 gram ni. Okay, sikit sangat. Okay. Saya nak ada 1 kg dalam masa 27 bulan. Berapa yang I kena ada saving and berapa duit yang I kena asingkan setiap bulan. So, kalau kita punya cita-cita, kita punya objektif nak ada 1 kg dalam masa 27 bulan, so modal permulaan ataupun simpanan kita kena RM10,000. Ada tak RM10,000? Ada. Setiap bulan boleh tak asingkan RM1,500? Boleh. Then you proceed. Selama 27 bulan, you buat penetapan matlamat 1 kg. Boleh tak?
kira konsisten lah saving, yes. Dia konsisten, tidak membebankan. Emas boleh tukar emas fizikal ke? Boleh. Kalau you nak tukar, you terminate dulu, then you tukarkan kepada emas fizikal. Okay? Okay, now, Nini akan buka sekejap. Siapa nak Nini tuliskan angka? Contoh, Nini, I nak dalam masa 27 bulan, I nak ada berapa gram. So, Nini buat pengiraan, you boleh screenshot dan you boleh buat every month. Ada tak sesiapa? 4 kg, okay. So, contoh, ada orang nak 4 kg dalam masa 27 bulan, okay? Kalau kita nak ada 4 kg dalam masa 27 bulan, maksudnya simpanan kita kena ada 40k, kita kena ada setiap bulan RM6,000. So, for those yang nak ada 500 gram, okay, you kena ada simpanan 5,000, every month you ada extra RM750. Produk yang terakhir adalah tingkatkan aset emas anda. So, last produk adalah GAE. Dan GAE is the powerful product. Sama macam GCA, GAE pun antara produk yang kita boleh apply sekiranya kita ada duit lebihan. So, tujuan GAE ni kita nak tingkatkan aset emas. Itu tujuan and objektif kita. So, for those yang rasa, Nini, I nak ada gandaan emas, I nak ada untung, you go for produk GAE. So, GAE ni apa? Akaun simpanan berganda. Untuk GAE, dia lebih kepada jangka masa sederhana. Kalau GSA and GCA, dia jangka masa panjang. GAE, dia jangka masa sederhana. So, kelebihan dia kalau kita beli GAE ni, kita dapat gandakan aset emas 5 ke 10 kali ganda. Dan management fee setahun 3.5% atas flexi payment yang Quantum Metal bagi. Jangan risau, GAE ni tidak ada sebarang margin call. Harga emas turun macam mana pun, you still ada emas tersebut. Jangan jual. Sama konsep. Okay, GAE ni ada 2 jenis. Okay, GAE 5 dan GAE 10. So minimum kita nak beli start dengan 1 unit. Contoh kalau kita ada modal lebih kurang 1,500. You boleh purchase GAE 10. Okay, what is margin call? I tak faham. Okay, margin call ni macam ni. Kalau sesetengah tempat trading, okay, contohlah sebab orang selalu bandingkan. Margin call ni adalah apabila berlakunya penurunan harga emas, kita punya modal akan burn. Automatically emas, kita punya modal akan burn. Tapi dalam Quantum Metal GAE, setiap produk, okay, terutamanya GAE, kita tidak akan ada sebarang kerugian walaupun berlakunya penurunan harga emas. Clear? Okay? So, kita boleh, lepas dah untung, kita boleh terminate. Terminate 2 cara. Okay, terminate tu apa? Terminate tu kita boleh jual balik emas kita. Okay? Sama ada kita nak cash masuk dalam account bank ataupun kita nak GSA, nak dapat emas. Okay? So, objektif kita untuk GAE adalah gandakan emas kita. Okay. Betul. Means harga emas turun dalam akaun emas kita, grammage masih sama. Betul. Okay. So, untuk produk GAE, kita tidak ada sebarang komitmen bulanan. Untuk kita untung dan untuk kita untung cepat and lebih tinggi adalah kita kena buy at different pricing. Apa maksud buy at different pricing? Contoh, hari ni Nini beli emas sekali sahaja. Berapa keuntungan Nini dapat? Kalau Nini beli emas sekali sahaja, berapa keuntungan yang Nini dapat? Sekali sahaja. Berbanding dengan contoh okay, contoh hari ni Laila beli 5 kali belian. Laila akan untung 5 kali. Itulah maksud dia. Walaupun kita tidak ada komitmen bulanan, tetapi harga emas turun, you buy. Kenapa you buy? Sebab, nanti ni cerita. Sebab you nak untung kan? You kena buy. So, sebelum beli GAE, ada beberapa benda yang you kena tahu. Yang pertama, pastikan ada GSA ataupun GCA. Okay? Either GSA or GCA. You kena ada holding power and buying time. You kena sabar. You boleh tunggu tak harga nak naik? Okay, yang ketiga, jangan beli sekali sahaja. Sebab kalau kita beli sekali sahaja, kemungkinan kita akan untung sekali sahaja. So, rugilah.
Dan yang seterusnya kerap buka akaun. Kenapa? Tak naklah nanti dalam masa 10 tahun baru buka sekali kan. Boleh je. Cuma untuk kita untung berkali-kali, lebih sesuai untuk kita aktif. Kita bukan aktif apa? Selalu buka akaun lah. Janganlah tak buka dah 10 tahun kan. Yes, Ikuan. Kita boleh redeem GAE masuk ke dalam GSA. Betul, Cing. So, maksudnya GAE ni you beli sekali tapi modal keuntungan tu macam untung beli 10 unit. Tepat sekali. Beli banyak tu maksudnya layering ke? Kita tak panggil layering dah. Kita panggil buy at different pricing. Kita dah tak panggil layering, kita dah tak panggil staging dah. Buy at different pricing saja. Okay, so ni adalah simulasi. Okay. Ini adalah simulasi. Kalau kita beli emas dengan produk GAE 10, ibarat dia kita beli 1 unit tapi keuntungan kita atas 10 unit. Sama juga, kalau harga emas naik 5%, kita akan dapat keuntungan ibarat dia macam kita beli 50 unit. Okay, sebab gandaan tadi. So, bila berlaku keuntungan macam ni, kita lakukan termination. Termination tu apa? Jual emas kita. Bila kita jual emas, apa kita dapat? Dapatlah keuntungan. So, bila harga emas naik, biasalah. Harga emas turun ni sebenarnya mencabar. Kalau harga emas turun 1%, maksudnya value kita turun 10%. Kalau kita punya harga emas turun 5% daripada harga kita beli, dia punya value akan turun sebanyak 50%. Tetapi jangan risau sebab kita punya emas masih ada. Yang kedua, kita tak perlu top up. Maksudnya kan tadi kita kena top up sebab tak nak modal burn kan? Yang ni tak perlu. Apa yang kita buat adalah kita kena tunggu harga emas kembali naik dan kita kena, kalau ada modal lebih, beli lagi. Sebab apa? Ingat tak kita cakap apa awal-awal? Kalau harga emas turun, nak beli ke nak tunggu? Kalau harga emas turun, betul-betul rendah ni, you nak beli ke? You nak tunggu? Kalau you ada modal. Okay? Beli. Sebab usually orang kita ni bila harga dah naik baru kita nak tambah. Macam tu lah. Dah naik, dah nak naik, barulah sibuk nak tambah. Time rendah, turun tu, takutlah emas ni, tak naik-naik dah. Kita jadi macam tu, betul tak? Sebenarnya, beli time rendah adalah menguntungkan. So, GAE ni jangan risau. Kita just perlu ada holding power and masa saja. Risiko dalam produk GAE adalah masa dan holding power. Okay. So, ini akan tunjuk testimoni GAE. Tengok dia terminate GAE 10. Dia modal 1,500, dia untung 21%. Okay. Yang ni, dia beli modal 5,900, dia untung 21%. So GAE ni memang sangat-sangat menguntungkan, tapi dengan syarat you beli guna duit lebihan. Jangan guna duit yang you nak kahwin dalam masa 3 bulan. Okay? So ni semua adalah testimoni, you boleh tengok sendiri nanti. GAE ni memang untung memang untung. Tapi jangan guna duit yang you nak pakai dalam masa seminggu, 2 minggu. Jangan. Kan? So jangan kita guna duit yang kita nak kahwin dalam masa 2 bulan. Tiba-tiba kan harga emas tak naik. Dalam masa 2 bulan tu tak jadi kahwin kita. Okay, duit pun tak ada. So jangan kita guna duit yang kita nak pakai. Okay. Kalau nak beli emas, especially beginner, you kena beli dulu baru you ada benchmark. Jangan tanya boleh tak beli sekarang? So ni tanya balik. Berapa belian emas ni sebelum ni? Tak pernah beli apa-apa lagi. Then, tunggu apa lagi? Beli. Okay, so for beginner yang tak pernah beli apa-apa, jangan tanya soalan sesuai tak nak beli sekarang. You beli dulu. At any pricing. Itu cara ni lah. Beli je. Sebab emas tu memang ada value. Okay? So this is GAE. Very simple. Lagi-lagi, bila kita dah untung, lagilah senang faham. Okay, so GAE ni macam mana dia boleh untung? Sebenarnya, okay, kita ada 1,000, Quantum Metal akan bagi 9. Ni kalau kita beli GAE 10 kalau kita beli GAE 10, kita beli 1,
QM akan bagi 9. So jumlah pegangan adalah 10,000. So bila harga emas naik, kita akan naik atas jumlah pegangan tersebut. Sebab tu kita boleh untung. Okay, soalan popular. Macam mana quantum metal boleh dapat bayaran fleksi ni? Mana dia dapat duit? Okay, apa yang kita kena tahu adalah quantum metal ni, dia memang bekerja sama, dia memang dia supply emas daripada Perth Mint dan Bullion Bank, Bullion Gold. So, dia memang ada peruntukan untuk bagi fasiliti ni. Kita tak boleh berhubung direct dengan Perth Mint, betul tak? Orang pun tak layan. Jadi, quantum metal ni, dia menghubungkan bank-bank Bullion Bank ni dengan kita yang nak buat fasiliti. So, jangan risau, quantum metal untung ke? Memang untung. Sebab, dia untung atas spread, dia untung atas management fee tadi. Tetapi, bila harga emas naik, kita pun akan untung juga. Sebab ingat, keuntungan kita bukan quantum metal yang bagi. Kita untung atas kenaikan harga emas. Harga emas itu sendiri. Kalau dah untung boleh terminate, tidak ada masalah. Macam testimoni-testimoni tadi, semua itu adalah mereka yang dah buat termination. Boleh ke kita beli JE 10 dulu, lepas tu bulan-bulan kita beli JE 5? Tak ada masalah. So next adalah risiko. So dua risiko sahaja untuk GAE ni, holding power and masa. Kalau kita rasa kita boleh tunggu harga emas naik, beli. Kalau kita rasa kita tak apa, tak kisah pun, kita ada kebolehan untuk hold emas kita even harga emas tengah turun, produk GAE is the best for you. Okay? So apa jadi kalau harga turun? Ni popular, soalan popular. Apa jadi? Kalau harga emas turun, jangan risau. Sebab grammage kita masih ada. Cuma apa yang akan kurang adalah net cash out. Nampak tak? Ni negatif kan? Dia negatif sebab harga semasa sedang menurun. So jangan terminate bila harga tengah rendah. Kita biarkan sahaja. Apa yang kita buat bila harga turun, kita buy new GAE. Sebab kita nak dapat lebih banyak gram emas. So ni specialnya. Bila kita beli buy at different pricing, kita akan dapat lebih banyak gram emas. Faham Okay, so kesimpulannya dekat sini. Dah nak habis dah kelas kita. So kesimpulannya dekat sini, bagi sesiapa yang berminat dengan quantum metal, I nak start saving, I nak start beli emas. You kena faham bahawa dalam quantum metal, dia ada GSA, ada GCA, ada GAE 5, ada GAE 10. Okay? Sebab tu, you kena identify dulu diri kita ni nak apa. Ni, I nak ada saving, I nak ada gandaan, I nak setiap bulan I boleh backup. I boleh backup income dengan emas. Buat tiga-tiga. Tidak ada paksaan. I nak buat GSA je lah, buat GSA saja. I nak buat GCA je lah, buat GCA saja. Okay? Faham Okay. So minimum untuk start GSA adalah RM10, tapi Nini advise start dengan RM20 sebab ada spread 7%. Okay? Untuk GCA minimum RM150, untuk GAE 5 minimum RM100 dan last kali GAE 10 minimum RM1,500. Apa maksud spread? Spread adalah perbezaan harga beli dan jual. So kenapa Nini sarankan start dengan RM20 dan bukannya RM10? Sebab RM10, bila kita masukkan RM10, spread dia akan automatically jadi value semasa emas kita bukan RM10, tetapi jadi RM9.30. Minimum untuk keluarkan emas kita adalah minimum RM10. Kalau kita masuk RM10, kita tak boleh keluarkan serta-merta RM10 tersebut. Sebab tu at least kalau you nak keluarkan juga saving you, boleh keluarkan. Kalau you masuk RM20, bila-bila masa pun kalau rasa tak naklah jual quantum metal ni, dengar kawan kata tak best, you pun keluarkan, tak ada masalah. Okay? So last but not least, akaun boleh diwarisi. Kalau apa-apa terjadi dekat kita, kita meninggal ke ataupun apa-apa terjadi dekat kita, pewaris boleh ambil alih akaun quantum metal kita. So macam mana cara dia? Pewaris kena contact dengan quantum metal untuk maklumkan bahawa si pemilik akaun dah meninggal. Itu sahaja.